Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kita cerita ketibaan Nabi SAW kepada kota Quba di Al-Madinah. Yani di permulaan Madinah, bukan di tengah bandar. Selepas tu kita cerita bagaimana Rasulullah SAW bergerak atau bertolak daripada Quba sehingga tengah bandar dalam Al-Madinah di depan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu namanya yang sebenar iaitu Khalid bin Zaid An-Najjari. Ini nama Abu Ayyub Al-Ansari. Banyak sahabat Nabi SAW yang masyhur dengan gelarannya. Tetapi ramai yang tidak mengenali mereka dengan nama mereka yang sebenar. Contohnya Abu Ayyub Al-Ansari ini, sahabat Nabi SAW. Abu Ayyub itu ayah Ayyub. Tapi dia nama apa? Namanya Khalid. Ini nama Abu Ayyub Al-Ansari. Contohnya juga Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Masyhur, semua orang tahu, kenal. Abu Hurairah. Itu bukan namanya yang sebenar. Apa nama Abu Hurairah? Namanya yang sebenar iaitu Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama Abu Hurairah yang sebenar. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Rasulullah SAW tetamunya. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Seperti mana bahagian ulama sebut. Dan Abu Ayyub Al-Ansari tempat wafatnya di Istanbul, di negara Turki sekarang. Negeri Istanbul itu di zaman dahulu namanya Al-Qustantiniyah. Al-Qustantiniyah. Sebutannya pun susah, Al-Qustantiniyah. Itu nama negeri Istanbul, ibu negara Turki di zaman dahulu. Kubur atau makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Dan banyak keberkatan ada dekat makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari sehingga di dalam kitab sirah juga mereka kata فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا أَمْحَلُوا كَشَفُوا عَنْ قَبْرِهِ فَيُمْطَرُوا. Dia kata kerana keberkatan yang ada dekat makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari sehingga orang kafir juga mengambil berkat, bertawassal dengan kubur atau makam Abu Ayyub Al-Ansari. Ulama sirah di dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah dia kata kalau orang musyrik, orang kafir di zaman dahulu dekat Istanbul, mereka ada masalah hujan, lama tak turun hujan,
mereka akan buka penutup kuburnya. Kalau ada atas kuburnya ada macam kain, mereka buka, kemudian mereka bertawassal. Turun hujan. Mereka kata hujan terus turun. Oleh keberkatan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Ayyub Al-Ansari daripada Bani Najjar. Sebab itu gelarannya An-Najjari. Baik. Selepas Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW memuji beberapa kabilah daripada golongan Al-Ansar. Dan Nabi SAW menceritakan apa yang Allah tunjuk. Tetapi ada satu sahabat terasa dari itu. Nabi SAW bersabda, khairu duril ansar bani Najjar, thumma banu Abdil Ashal, thumma banu Al-Harith, thumma banu Sa'idah. Wa fi kulli duril ansari khair. Nabi SAW bersabda, rumah yang paling terbaik atau kabilah yang paling terbaik daripada golongan Al-Ansar semua yang ada di Madinah, iaitu golongan atau kabilah Bani Najjar. Ini yang nombor satu. Yang kedua, kemudian Banu Abdil Ashal. Kemudian Banu Al-Harith. Kemudian Banu Sa'idah. Kata Rasulullah SAW ini sampai kepada telinga Sa'ad bin Ubadah. Dan dia terasa kecewa. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni antara pemimpin di Al-Ansar. Juga dan dia pemimpin Bani Sa'idah. Nabi SAW sebut Bani Sa'idah ni yang keempat, yang last sekali. Tapi Nabi SAW kata, di semua rumah-rumah dan kabilah Al-Ansar ada kebaikan. Cuma 4 kabilah ni yang terbaik sekali. Sa'ad bin Ubadah kecewa kenapa Rasulullah tak sebut dia yang pertama, kabilah dia. Jadi dia terus naik atas keldainya dan dia mahu pergi kepada Rasulullah macam nak marah Rasulullah sekali lah. Dia nak kecewa lah, dia nak cerita kepada Nabi SAW perkara tu. Macam tak puas hati dengan itu. Anak buah Sa'ad bin Ubadah, dia lagi lebih, di waktu tu dia lebih matang. Dia kata, wahai Sa'ad, atadhabu litarudda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullahi a'lam? Adakah kamu sekarang ingin menjawab balas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah yang lebih tahu? Awalaysa hasbuka an takuna rabi'a arba'? Tidak cukup ke Rasulullah sebut kamu yang keempat? Yakni banyak kabilah-kabilah lain Rasulullah tak sebut pun nama kabilah tu. Kabilah kamu disebut oleh Rasulullah. Walaupun yang keempat tapi Rasulullah sebutkan. Itu tak cukup. Tak rasa qanaat, tak rasa cukup. Maka lepas tu dia macam balik sedar, dia kata, iyalah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Waktu tu sahabat Nabi SAW jujur sangat. Kalau dia marah, dia tak boleh simpan. Dia terus keluarkan yang di hatinya, walaupun itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah faham mereka. Dan Rasulullah SAW sabar atas berangai mereka yang barulah masuk Islam, baru kenal akhlak yang tinggi, yang mulia. Tak pernah ada Nabi di golongan Arab di waktu tu. Jadi mereka belum lagi belajar 100% macam mana cara bermuamalah dengan seorang Nabi Allah. Biasa mereka bermuamalah dengan pemimpin, dengan ketua, dengan raja. Tapi Nabi tak pernah ada lagi di golongan Arab. Jadi, anak buah Sa'ad bin Ubadah, dia nasihat Sa'ad bin Ubadah, dia ingatkan dia. Jadi Sa'ad bin Ubadah lepas tu, dia turun daripada keldainya, dia balik kepada rumah, dia kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia kata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahulah. Okey, baik. Dalam riwayat yang lain, anak buah Sa'ad bin Ubadah dia kata,
kau tak rasa ridha ke? Tak rasa cukup? Nabi SAW sebutkan nama kabilah kamu yang keempat, padahal banyak kabilah-kabilah yang lain tidak disebut langsung oleh Rasulullah SAW. Maka di waktu itu, barulah Sa'ad bin Ubadah rasa ridha dan sedar bahawasanya yang dia nak buat itu sebenarnya salah. Sebab dia macam nak jawab kepada Rasulullah, dia nak tegur Nabi SAW. Padahal memang Rasulullah SAW yang lebih tahu di manakah kabilah yang lebih tahu, yang lebih terbaik, yang lebih baik. Seperti mana Nabi SAW memujikan bahagian orang lebih daripada orang yang lain. Rasulullah SAW memujikan kadang-kadang satu negara lebih daripada negara-negara yang lain. Nabi SAW memuji dua negara yang masyhur di dunia ini, iaitu negara Syam dan negara Yaman. Tak boleh ada siapa-siapa nak rasa kecewa atau nak rasa campuru atau hatta ahli Syam dan yang itu tak boleh merasa sombong. Itu semua anugerah. Itu semua anugerah daripada Allah. Haruslah ahli Syam dan ahli Yaman merasa syukur kepada Allah dan rendah diri, dan orang-orang negara yang lain haruslah mereka merasa qanaah dan merasa ridha dengan apa yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah iman yang tinggi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah dengan untanya kepada kawasan-kawasan rumah seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay ibn Salul. Di sini tuan-tuan puan-puan semua perlu fokus sikit, perlu perhatikan sikit kepada nama ini, sebab sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Madinah kita akan selalu ada cerita tentang orang ini yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketua bara munafik di dalam Madinah. Dia kepala bara munafiqin yang ada di dalam Al-Madinah. Kalau ada siapa-siapa yang fikir atau yang sangka selepas Rasulullah SAW hijrah daripada Makkah kepada Al-Madinah, Rasulullah rihat, Rasulullah tenang, Rasulullah mewah, dia salah. Rasulullah berbendah daripada satu ujian kepada satu ujian. Daripada satu keadaan yang susah kepada keadaan yang lagi susah darinya. Di Makkah, Rasulullah SAW diganggu oleh musyrikin. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan orang-orang kafir yang lain. Rasulullah diuji oleh mereka, diganggu oleh mereka. Di Madinah, Rasulullah tak ada siapa-siapa ganggu dia. Tak. Salah yang fikir begitu. Rasulullah SAW di dalam Al-Madinah, lepas tetap dan tinggal di Al-Madinah, Rasulullah akan mula satu kehidupan yang baru. Dan akan menghadapi satu musuh yang baru. Musuh Rasulullah SAW yang baru di Al-Madinah, iaitu dua golongan. Kalau di Makkah satu sahaja, iaitu musyrikin, orang kafir. Orang kafir. Di Al-Madinah ada dua yang tinggal sama-sama dengan Rasulullah di dalam Al-Madinah, iaitu Al-Yahud, orang Yahudi, Al-Yahud dan Al-Munafiqin, orang-orang munafik. Orang Yahudi dan orang-orang munafik. Munafiqin ini
kepala mereka, orang yang paling besar dari mereka, dalam golongan mereka, munafik yang paling besar, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Okey. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah singgah dengan untanya, semua takdir oleh Allah, di depan rumah Abdullah bin Ubay ini, bin Salul. Kita akan panggilnya bin Salul, biar lagi ringkas. Di waktu itu, dia duduk dengan cara habuah, yakni ikatkan pinggannya dengan lutut dengan kain. Dia duduk, yakni lebih kurang macam ni. Dia duduk. Ini habuah. Ini namanya habuah atau duduk muhtabi. Dia duduk cara muhtabian. Maka Nabi SAW di waktu itu macam nak turun. Yani macam nak turun. Jadi tetamu Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu baru sampai dari hijrah. Sebelum rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay ini, cuba bayang muslimin muslimat semua. Cuba bayang, Abdullah bin Salul, dia pula yang halau dan tolak Rasulullah SAW. Sebab hatinya tak baik. Hatinya dendam dan hasad kepada Rasulullah SAW. Dan dia bukan Islam yang betul-betul, dia munafik. Walaupun zahirnya Muslim. Walaupun zahirnya mengucap syahadah. Dia kata kepada Rasulullah, "Idhab ila alladhina da'auk, wanzil alaihim." Waktu dia nampak Rasulullah macam nak turun, jadi tetamunya, dia kata kepada Rasulullah, pergi. Jangan turun di sisi aku. Pergi kepada orang yang panggil kamu, yang tunggu kamu, pergi turun di sisi mereka. Jadi tetamu mereka. Dia pula yang kata kepada Rasulullah begitu. Subhanallah. Ini bukan kerana Rasulullah dihina. Ini bukan kerana Rasulullah bukan mahal. Bahkan Allah SWT nak tunjukkan kita, dunia ini bukan tembak kemuliaan. Sebab itu, orang yang paling diuji oleh Allah di dunia ini siapa? Iaitu para anbiya dan mursalin, kemudian para salihin. Ujian mereka terlalu banyak dan terlalu berat. Kemuliaan yang sebenar di hari kiamat. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan syurga untuk mereka. Di hari itu orang semua menangis, para anbiya dan mursalin dan salihin semua gembira dan seronok. Jadi di hari kiamatlah itu timpak kemuliaan yang sebenar. Selepas tu Sa'ad bin Ubadah yang tadi saya cerita dia kecewa dengan Rasulullah sebab dia sebut kabilahnya yang keempat. Sa'ad bin Ubadah ini ketua Bani Sa'idah. Kabilah Bani Sa'idah. Sa'ad bin Ubadah dia teruslah macam bujuk Rasulullah SAW, tak mahu Rasulullah SAW sedih. Dia kata, "Ya Rasulullah, la tajid fi nafsika min qawlih." Dia kata, "Ya Rasulullah, janganlah terasa, jangan kecewa dengan kata-katanya ni." Kemudian dia terangkan kepada Rasulullah kenapa dia dendam sampai macam tu kepada Rasulullah. Dia kata sebenarnya, "Ya Rasulullah, sebelum Rasulullah sampai kepada kita, kepada Al-Madinah ni, sepatutnya Al-Khazraj, yakni kabilah Al-Khazraj, kabilah yang besar di Madinah. Dua kabilah paling besar di Madinah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Dan dua-dua golongan ini nama mereka Al-Ansar. Kabilah Al-Khazraj yang begitu besar, mereka sudah bersetuju dan dah bincang nak mengundi atau melantikkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai pemimpin untuk Al-Aus Al-Khazraj. Untuk Al-Khazraj. Untuk kabilah Al-Khazraj. Yani Al-Khazraj semua akan jadi rakyatnya. Tetapi, Sa'ad bin Ubadah dia kata, tetapi terjadi yang tak disangka-sangka. Iaitu apa? Rasulullah SAW ditakdirkan hijrah kepada Al-Madinah di waktu ni. Jadi sebelum mereka melantikkan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin, mereka dah sibuk dengan ketibaan Nabi SAW,
kepada Al-Madinah dan perkara itu macam cancel atau tak jadi. Jadi oleh itulah ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ni dendam kepada kamu kerana rosaklah rancangan pimpinan dia. Dia dah nak jadi pemimpin di atas Al-Khazraj, tetapi rosak perkara itu semua dengan datangnya Rasulullah SAW kepada Al-Madinah. Kerana selepas Rasulullah sampai kepada Al-Madinah, Al-Aus dengan Al-Khazraj dan kabilah-kabilah yang lain, semua mereka lantikkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Siapakah yang lagi tinggi dari Rasulullah? Siapa yang lagi layak menjadi pemimpin mereka selain Rasulullah jika Rasulullah ada? Ketika Rasulullah di Makkah, itu cerita lain. Tapi selepas Rasulullah SAW dah sampai kepada Al-Madinah, maka Al-Aus, Al-Khazraj, semua kabilah-kabilah yang lain menjadi rakyat Rasulullah, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pemimpin semua dan nabi semua. Man takhallaf min qawli yuzul ma'indum wa qad waqa'a lahu fi ba'd al-ayyam. Di satu hari juga, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Di satu hari, kita sekarang dah mula, ini baru Rasulullah sampai, belum lagi turun dari untanya. Belum lagi Rasulullah rihat daripada musafirnya. Dah mula satu kehidupan yang baru di dalam hidup Nabi SAW, iaitu ada orang dendam dan benci dan ganggu Rasulullah SAW. Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu ketua Al-Munafiqin. Di satu hari, ada satu sahabat, dia macam mohon Rasulullah SAW pergi jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, ya Rasulullah, aku syadangkan, apa kata kalau Rasulullah SAW pergi jumpa Abdullah bin Salul, ambil hati dia, jumpa dia lah, simpan dengan dia, simpan dengan dia. Mudah-mudahanlah dia tinggalkan rasa munafik itu dan dia jadi orang yang ikhlas dan beriman betul-betul. Maka Nabi SAW tidak ada masalah. Dia kata, boleh, baik. Dia naik atas keldainya. Atas keldai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ada binatang unta, juga ada keldai yang biasa Rasulullah SAW guna sebagai kenderaan atau naik atasnya. Jadi Rasulullah naik atas keldainya, dan orang Islam, sahabat yang lain, ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, jalan kaki sahaja dengan Rasulullah SAW. Lepas Rasulullah SAW sampai kepada Abdullah bin Ubay, maka Abdullah bin Ubay, dari sebelum Rasulullah SAW berbicara, sebelum Rasulullah bercakap dengan dia, dia kata kepada Rasulullah, ilaika anni, kau jauhlah daripadaku, jauhlah daripadaku. Dia kata kepada Rasulullah, ilaika anni, wallahi laqad adhani nitanu himarika. Demi Allah, aku rasa terganggu sangat dengan bau busuk keldai kamu. Na'udzubillah min zalik. Yani dia tunjuk yang dia langsung tak bersedia nak dengar, dan jangan duduk, jangan jumpa saya. Daripada kuat dendamnya kepada Rasulullah sampai tak nak jumpa Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, jangan ganggu aku dengan bau busuk keldaimu. Di waktu tu ada seorang sahabat daripada golongan Al-Ansar, rasa marahlah. Orang ni bercakap dengan Quran adab dengan Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay. Maka dia waktu tu marah dan dia kata, wallah, la himaru Rasulullah SAW atyabu rihan minka. Demi Allah, bau keldai Rasulullah lebih harum, lebih sedap daripada bau kau. Yani keldai Rasulullah lagi harum daripada baumu. Marah waktu itu Abdullah bin Ubay dan kaumnya.
Sebab Abdullah bin Ubay ini orang yang diikuti, ramai orang ikutnya. Dan ini sebab sahabat minta Rasulullah SAW, jomlah kita buat dakwah untuknya. Sebab kalau dia masuk Islam betul-betul dan jadi orang yang baik, ramai orang akan ikut masuk Islam. Jadi sebab itu Nabi SAW sanggup pergi jumpa dia. Tapi macam itulah dia munafik dan macam susah nak terima ya Rasulullah, kenabian Nabi SAW dan agama Islam. Jadi di waktu itu orang yang ikut Abdullah bin Ubay mencarut dan marah, mengamuk pula kepada sahabat Nabi SAW. Dan Nabi sahabat Nabi SAW mengamuk pula juga kepada orang yang ikut Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga mereka bangun bergaduh. Subhanallah. Di satu hari, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu sebelah Abdullah bin Ubay bin Salul, yakni dengan sahabat, dia lalu di sana. Abdullah bin Ubay pandang kepada Rasulullah dari jauh. Dia kata, "Laqad 'atha ibnu Abi Kabshata fi hadhihi al-bilad." Maksudnya, sungguh anak Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ni suami Halimah yang memberi susu kepada Rasulullah waktu kecil. Ayah Rasulullah dari susu. Dan maksud Ibn Salul dengan menisbahkan Rasulullah kepada Abu Kabsyah dengan yakni menghinakan Rasulullah. Dia hinakan Nabi SAW dengan nisbahkannya kepada ayah Abu Kabsyah yang miskin. Anak Abu Kabsyah ni telah merosakkan negara ini. Banyak merosakkan di dalam negara ini. Di waktu itu, anak Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri, dia mendengar. Dan anaknya orang beriman dan orang yang kuat cinta kepada Rasulullah SAW. Dia dengar ayahnya sebut begitu kepada Rasulullah SAW. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri terus minta izin dari Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku bunuhnya." Yani ayahnya sendiri. Dia nak bunuh ayahnya sendiri kerana dia menghinakan Rasulullah SAW dan menuduh Nabi SAW yang bukan-bukan. Dengan batil, dengan tipu. Lepas dia minta izin dari Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku. Aku akan bunuhnya sebab ini munafik." Dan dia kurang ajar kepada Nabi kita juga kepada pemimpin kita. Maka Rasulullah SAW jawab kepada anak Abdullah bin Ubay. Dia kata, "Jangan. Jangan, walakin birra abak. Jangan bunuhnya, akan tetapi lakukanlah berbakti atau ihsan kepada ayah kamu." Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Orang itu menghinakan Nabi SAW. Dia cuba menghinakan Rasulullah. Dia cuba merendahkan Nabi. Dia cuba menjauhkan orang daripada Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW suruh anaknya yang beriman, yang kuat cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Dia suruh anaknya, "Jangan bunuh ayah kamu. Jangan melakukan apa-apa yang keras kepada ayah kamu. Bahkan berbaktilah kepadanya. Buatlah ihsan kepadanya." Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang munafik. Hatta begitu juga kepada orang musyrik, hatta begitu juga kepada orang Yahudi. Kepada siapa-siapa Rasulullah SAW melakukan akhlak. Tetapi waktu melanggar agama Allah atau waktu turunkan wahyu atau waktu hukum agama, maka tidak ada orang yang lagi bertugas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang ketua munafikin, badannya gagah, besar dan handsome sangat. Sangat handsome dan lidahnya sangat lancar. Jadi subhanallah. Zahirnya handsome, cantik, indah, tapi batinnya kutur. Hatinya, batinnya tidak baik. Kerana penuh dengan nifaq, dengan munafik.
hatinya gelap, mukanya Masya Allah cantik dan indah. Sebab itu Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kepada hati kita. Bukan kepada gambar kita, kepada muka kita, kepada pakaian kita. Sebab itu tempat yang paling harus kita mencantikkannya, mengindahkannya, membersihkannya, menjaganya sentiasa, iaitu hati kita. Lihatlah bagaimana kita selalu setiap hari jaga gigi kita, jaga rambut kita, jaga kening, jaga mata, jaga kulit mata kita, kulit muka kita, cantikkan muka kita. Kalaulah kita juga setiap hari jaga hati kita daripada sifat-sifat yang tak baik, daripada akhlak-akhlak yang tak baik, daripada sifat kita membersihkan hati kita daripada sifat dendam, sifat hasad, sifat sombong sebagainya, maka kita mesti akan jadi wali-wali Allah. Kita akan jadi orang yang hebat dan yang dekat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kita menjaga tempat tempat yang Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kepadanya. Di satu hari juga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang sakit, Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah SAW ingin pergi ziarah kepadanya, sehingga tiba-tiba ditakdir oleh Allah singgah sebelah Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang munafik. Dan di dalam majlisnya, orang yang duduk dengannya ada orang musyrikin, ada orang Islam juga. Kerana ada yang bersaudara, ada yang kawan dari sebelum Islam, jadi mereka ada yang tak putuskan hubungan, masih duduk, boleh jumpa juga. Dalam majlisnya, Abdullah bin Ubay bin Salul yang duduk sebelahnya, ada orang Islam, ada orang musyrik yang sembah batu, ada juga orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW lalu sebelah mereka, maka keldai Nabi SAW tiba-tiba dia macam keluar habuk. Ketika dia jalan keluar naik habuk daripada kaki keldai itu. Maka Abdullah bin Ubay ditutupkan hidungnya dengan cara merasa berli dan menghina, cara hina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, janganlah ganggu kita dengan habuk-habuk perjalananmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah SAW singgah turun daripada keldainya, duduk bersama mereka. Yang ada di depannya semua munafiqin, orang Islam, orang musyrik dan orang Yahudi. Semua ada di majlis itu. Nabi SAW sanggup turun dari keldainya, dia baca Al-Quran kepada mereka. Dia bagi mereka peluang, dengar kalam Allah, dengar Al-Quran, agar mereka insya-Allah dapat hidayah. Mungkin insya-Allah ada yang hatinya akan luput mendengar Al-Quran. Tetapi Abdullah bin Ubay tiba-tiba dia pula tak bagi Rasulullah SAW bercakap. Dia kata, wahai lelaki. Dia berkata kepada Rasulullah, tak panggil ya Rasulullah, dia panggil wahai lelaki, ayyuhal mar. Tidak ada yang lebih sedap daripada kata-kata kamu. Kata-kata kamu semuanya best. Tetapi kalau itu betul benar, itu kalam Allah, itu Quran, itu daripada Allah, maka jangan ganggu kita di majlis kita dengannya. Pergilah kepada tempat kamu duduk sana, tempat kawasan rumah-rumah yang kamu tinggal di sana. Siapa-siapa yang datang sampai kamu, ceritalah kepadanya kata-kata kamu ni yang kata itu dari Allah, itu Quran. Tak payah sampai datang sampai kita. Duduk kacau kita di majlis kita. Jangan datang jumpa kita, jangan ganggu kita. Na'udzubillah min zalik. Ini akhlak Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah SAW lemah lembut. Kalau mungkin satu orang daripada kita dihadap
menghadapi orang yang begitu macam kurang adab atau kurang ajar, mungkin kita akan tinggalkan dakwah terus. Kita kalau buat dakwah ilallah, kita nak nasihat orang, kita nak ajar orang, kita kena sabar. Orang kadang-kadang buat kurang ajar kepada kita, orang hentam kita, orang hina kita, orang mengamuk marah kepada kita, tuduh kita yang bukan-bukan juga. Kita kena sabar. Kita kena sabar. Dan kita kena belajar dari sirah Rasulullah. Dan inilah faedah kita belajar sirah. Kita kalau dengar kelas sirah, kita dengar cerita Rasulullah, kita boleh ambil banyak faedah daripada sirah Rasulullah. Bagaimana kita dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat mempelajari akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia menyatakan begitu kepada Rasulullah, bangun seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ni antara sahabat yang suka menulis syair atau qasidah di dalam Islam. Dia pun pernah memuji Rasulullah SAW dengan qasidahnya. Abdullah bin Rawaha bangun, dia kata, "Bala ya Rasulullah, faghshina fa inna nuhibbu dhalik." Bahkan ya Rasulullah, ceritalah kepada kita. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya kami suka je. Kita suka. Jangan dengar dia. Sebab dia suruh Rasulullah diam. Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik itu. Dia suruh Rasulullah diam. Tak payah baca. Pergi duduk di rumah kamu. Duduk di sana. Siapa-siapa datang sampai rumah kamu, cerita kepada dia Al-Quran. Abdullah bin Rawaha dia kata, tak ya Rasulullah. Cerita je kepada kita. Kita boleh dengar. Kalau dia tak nak dengar, dia yang kena bangun. Bukan kamu ya Rasulullah. Allah. Di waktu tu jadi fitnah. Syaitan masuklah di ganggu mereka. Naik angin. Marah. Naik darah kata. Darahnya naik. Jadi orang musyrik juga mencaru kepada Abdullah bin Rawaha, sahabat. Orang Yahudi pun masuk pula. Dan jadi bergaduh waktu tu. Suara mereka sampai tinggi. Jadi di waktu tu Rasulullah SAW yang sebarkan perasaan tenteram dan sakinah di majlis itu. Dia suruh mereka semua diam. Dia suruh sahabat pun diam. Dia suruh orang musyrik diam. Dia suruh orang Yahudi diam. Lepas tu Rasulullah SAW pulang. Dia suruh mereka semua, okey, tak perlu sampai gaduh. Ini dakwah Islam. Islam bukan tidak mengajar orang bergaduh langsung. Islam ini menyebarkan salam, menyebarkan ketenteraman, menyebarkan mahabbah, cinta di antara orang Islam satu sama yang lain, juga di antara orang Islam dan orang yang bukan Islam. Ini adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugas agama Islam. Lepas tu Rasulullah SAW sambung perjalanannya, dia pergi ziarah Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sayyidina Sa'ad tinggal uzur, sakit. Maka lepas Rasulullah SAW duduk jumpa Sayyidina Sa'ad, Rasulullah nak gurau sikit dengan Sayyidina Sa'ad waktu dia sakit. Dia kata, wahai Sa'ad, engkau tahu tidak apa yang dikata oleh Ibn Ubay, yakni yang munafik tu, yakni tadi yang dia halau Rasulullah, suruh dia duduk di rumah je, tak payah pergi sampai jumpa orang di tempatnya. Maka Sa'ad bin Ubadah waktu dia sakit pun dia kata, sabarlah ya Rasulullah, maafkanlah dia. Sa'ad bin Ubadah dia kata, maafkanlah dia. Demi Allah, ya Rasulullah, dia hampir nak jadi pemimpin. Jadi dia masih dendam dari mula Rasulullah masuk sampai sekarang Madinah. Dia dah hampir nak jadi pemimpin. Jadi lepas tak jadi itu, sebab kedatanganmu wahai Rasulullah, itulah yang menjadinya begitu. Maka ya Rasulullah, maafkanlah dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maafkan dia. Dia maafkan. Terus Rasulullah SAW kata, aku maafkan dia. Mudah sangat Rasulullah SAW memaafkan orang, walaupun orang itu barulah melakukan kurang ajar kepada Rasulullah atau kurang adab. Jadi itulah yang kita kena ambil pelajaran yang daripada kelas-kelas sirah ini. Kita kena belajar mudah memaafkan orang. Siapa-siapa yang buat kurang adab dengan kita, pernah hina kita, pernah buat kurang ajar kepada kita, kita kena pandai dan kita mampu memaafkan orang yang lain. Itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan
orang munafik, dengan orang Yahudi, dengan orang musyrik pun, bagaimana kalau orang itu saudara kita, Muslim atau Muslimah, kita kena belajarlah bagaimana kita mudah memaafkan orang lain dan mudah juga meminta maaf daripada orang lain. Jadi lepas tu berapa masanya Rasulullah SAW duduk di Madinah? Rasulullah SAW duduk di bukan di Madinah, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebagai tetamu. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sementara rumahnya dibina, rumah Rasulullah dibina, juga Masjid Rasulullah SAW dibina sepanjang 7 bulan. Ada bahagian ulama yang kata 12 bulan. Walhasil Nabi SAW duduk beberapa bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan di waktu salat Rasulullah keluar di depan rumah, ada satu ruang kosong macam tanah kosong, mereka salat di sana, salat jemaah, salat Jumat juga. Dan Rasulullah SAW jumpa sahabat di mana-mana sahaja Rasulullah boleh jumpa sahabat dan mengajar mereka agama Islam dan mengajar mereka Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita dan menjadikan kita orang yang mudah memberi maaf dan memberi kepada kita taufik dan kekuatan untuk sentiasa mengikuti akhlak Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, adab Rasulullah SAW, sehingga kita semua muslimin dan muslimat menjadi contoh yang sangat menyerupai diri Rasulullah SAW. Sehingga kalau orang kafir atau orang Islam yang lain, kalau melihat kepada kita, terus mengingati Rasulullah SAW. Kita mencontohi adab dan akhlak dan cara kehidupan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.